Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Mazidah binti Masmawi. Nombor kad matrik saya 3222002231. Pengabaian mental kanak-kanak boleh menyebabkan kesan buruk terhadap fasa perkembangan mereka. Keadaan pengabaian boleh menyebabkan kanak-kanak merasa takut, bermasalah dan tidak berkeyakinan diri. Antara sumber seperti kemiskinan, keganasan dalam rumah dan kemasyarakatan yang tidak menyokong kanak-kanak boleh menyebabkan pengabaian kesihatan mental kanak-kanak. Seorang kanak-kanak yang diabaikan boleh mengalami pengabaian mental yang boleh menyebabkan mereka mengalami kesedihan, kemarahan dan ketakutan yang berlebihan. Sokongan emosi amatlah penting bagi kesihatan mental mereka. Dengan begitu, mereka dapat merasakan sokongan daripada orang dewasa agar mereka tidak merasai terpinggir. Sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita wajiblah mementingkan kesihatan mental mereka dan memastikan kesihatan mental kanak-kanak dan membantu mereka memastikan mereka mempunyai sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka melalui keadaan yang sukar. Ini adalah akibat yang berlaku daripada pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak. Contohnya, anak-anak ketakutan, kesedihan, merasa dipinggirkan, merasa tertekan, hilang motivasi diri dan juga dahaga perhatian orang sekeliling. Dalam sistem kesihatan mental anak terganggu adalah yang pertama, kesihatan mental anak kegelisahan. Kanak-kanak dengan gangguan kegelisahan akan bertindak balas terhadap situasi tertentu seperti ketakutan, kebimbangan dan juga gemetar. Yang kedua adalah kesihatan mental anak, gangguan perkembangan. Contohnya, keadaan ini berlaku apabila kanak-kanak keliru dalam pemikiran dan secara umumnya sukar memahami dunia di sekelilingnya. Yang ketiga, gangguan pemakanan. Kanak-kanak dengan tanda ini mungkin mempunyai tingkah laku luar biasa seperti emosi yang tertekan apabila dipaksa untuk dimakan. Seterusnya, gangguan efektif emosi. Contohnya, kanak-kanak dengan gangguan ini akan sentiasa berasa sedih setiap masa dan perubahan emosi kerap berlaku. Yang sambungnya, gangguan tingkah laku. Kanak-kanak dengan gangguan ini cenderung untuk melanggar peraturan dan mempunyai tingkah laku antisosial dalam persekitaran berstruktur seperti sekolah. Yang terakhir simptom adalah schizophrenia, merupakan satu gangguan serius berkaitan dengan persepsi dan pemikiran yang terganggu. Gangguan ini merupakan masalah kesihatan mental anak yang serius apabila kanak-kanak melakukan pergerakan berulang secara tiba-tiba dan pergerakan yang tidak mempunyai sebarang makna. Ini juga adalah salah satu simptom pada kanak-kanak. Contohnya, migrain, penyalahgunaan bahan, dan penarikan diri sosial. Ya, ini adalah tanda amaran masalah mental anak. Pertamanya, perubahan emosi. Perubahan emosi ini juga adalah tanda masalah kesihatan mental. Ia juga termasuk perubahan yang kerap dalam personaliti, tingkah laku seperti kerap bergaduh atau keinginan untuk menyakiti individu lain. Yang kedua adalah mudah cemas. Ibu bapa boleh memeriksa dengkutan jantung yang laju atau pernafasan pada kanak-kanak apabila mereka mengalami kebimbangan yang kronik sehingga mengganggu aktiviti harian. Yang ketiga adalah sukar fokus. Anak anda mungkin mengalami prestasi meresut di sekolah kerana berdepan masalah untuk memahami kata-kata atau sukar untuk menumpukan perhatian kepada pembelajaran. Yang terakhir adalah penurunan berat badan. Hilang selera, kerap muntah atau penggunaan julap mungkin menyebabkan gangguan pemakanan. Kanak-kanak dengan masalah kesihatan mental mungkin mengalami beberapa masalah fizikal, kehilangan berat badan tanpa sebab atau berdepan masalah dengan pemakanan juga adalah satu tanda amaran.
Gambar-gambar tanda amaran mental kanak-kanak, perubahan emosi, mudah cemas, suka fokus dan penurunan berat badan. Terima kasih diucapkan kepada Hanis. Seterusnya saya Intern Nurina binti Selamat, nombor bateri 3222-01851. Okey. Terdapat beberapa cara untuk menangani masalah kesihatan mental kanak-kanak. Contohnya, ibu bapa perlu mendengarkan perasaan dan pengalaman anak tanpa menghakimi. Berikan mereka ruang untuk berbicara dan merasa diri mereka didengar. Selain itu, ibu bapa perlu mewujudkan hubungan yang kukuh dan positif dengan anak. Kesan hubungan yang baik dapat membantu mereka merasa lebih selamat dan dihargai. Seterusnya, kita perlulah belajar mengenal isyarat masalah kesihatan mental seperti perubahan dalam tingkah laku, prestasi sekolah atau pola tidur mereka. Selain itu, kita perlu membantu mereka mengurus emosi dengan ajar mereka untuk mengenal dan mengurus emosi mereka dan mereka kemahiran untuk menangani tekanan dan kebimbangan. Jika kanak-kanak mempunyai masalah kesihatan mental, kita juga boleh mencari bantuan profesional seperti psikologi atau kaunselor yang khusus dalam membantu kanak-kanak memulihkan mental mereka. Akhir sekali ialah fokus pada keseimbangan. Kita dorong gaya hidup yang seimbang dengan aktiviti fizikal, istirahat yang mencukupi dan pemakanan yang sihat. Ini adalah salah satu cara menangani masalah kesihatan mental kanak-kanak, seperti bawa anak-anak jumpa psikologi ataupun mendengar keluhan kanak-kanak tanpa menghakimi mereka. Kesejahteraan kesihatan mental kanak-kanak adalah penting kerana apabila kesihatan mental kanak-kanak yang baik memberikan asas untuk pembangunan holistik kanak-kanak dari segi aspek fizikal, emosi, sosial dan kognitif. Selain itu, kanak-kanak yang selesa dan tenteram secara emosional lebih cenderung untuk berjaya dalam persekolahan mereka. Ibu bapa juga perlu memperhatikan kesihatan mental kanak-kanak kerana ia membantu mencegah masalah kemurungan dan kecemasan di kemudian hari. Ia membuatkan kanak-kanak yang tahu menguruskan emosi mereka dengan baik dapat mengatasi cabaran hidup dan membina ketahanan mental. Selain itu, kesihatan mental kanak-kanak juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Contohnya adalah anak-anak yang sihat mental dapat menyumbang positif kepada persekitaran di sekeliling mereka. Dengan ini, merawat kesihatan mental kanak-kanak adalah investasi dalam pembentukan individu yang sihat dan memberi kesan positif kepada masyarakat pada masa hadapan. Ini adalah cara mudah untuk menyokong kesihatan mental anak-anak anda. Dalam peranan ibu bapa, menyediakan tempat pembelajar yang kondusif. Contohnya, ibu bapa hendaklah menyediakan tempat belajar yang kondusif untuk anak-anak dengan menjadi lebih prihatin mereka akan dapat tempat yang selesa untuk lebih fokus dalam pelajaran sepenuhnya. Contohnya, perbesaran bilik belajar sentiasa kemas dan teratur. Anak-anak akan lebih bersemangat dalam pelajaran. Yang kedua adalah memberi dorongan dan tunjuk ajar. Sebagai ibu bapa, kita haruslah memberi dorongan dan tunjuk ajar kepada anak-anak. Peribahasa juga mengatakan melenturi bulu biala dari rebungnya. Sejak anak kecil lagi, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam membantu kecerdasan anak-anak. Temsilnya, ibu bapa perlu mengajar anak dalam mata pelajaran yang mereka tidak faham seperti matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dengan bantuan ibu bapa, anak akan berjaya menjadi pelajaran. Yang ketiga adalah meluangkan masa bersama anak-anak. Ibu bapa juga hendaklah membantu anak-anak dengan meluangkan masa bersama mereka. Anda boleh berbual mengenai masalah yang dihadapi anak dan menasihati mereka. Selain mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak, ia adalah peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak.
Selain itu, mendaftarkan anak-anak dalam program yang sesuai. Ibu bapa hendaklah mendaftarkan anak-anak dalam program yang sesuai. Mereka dapat mengisi masa lapang anak-anak di samping memperoleh faedah daripadanya. Sebagai contoh, program agama, mengenal Al-Quran, bengkel pelajaran dan lain-lain juga. Membantu kecemerlangan anak-anak. Seterusnya, menyediakan kemudahan yang lengkap untuk anak-anak belajar. Peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak juga adalah mereka boleh menyediakan kemudahan yang lengkap untuk anak-anak belajar. Anak-anak dapat mengulang kaji secara sempurna dan menyeluruh. Contohnya, ibu bapa boleh memberi alat tulis, buku latihan dan bahan rujukan yang lengkap. Sekaligus ia dapat membantu anak-anak memahami subjek-subjek yang diajar di sekolah lebih jelas dan teliti. Tambahan pula, memberikan perhatian sepenuhnya. Peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak seterusnya adalah mereka perlu memberikan perhatian yang sepenuhnya. Beri perhatian bermaksud ambil berat dari segi pelajaran, persediaan ke sekolah, mental jasmani kesihatan dan sebagainya terhadap anak anda. Ia juga sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak. Mendoakan kejayaan anak-anak juga adalah salah satu peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak. Ibu bapa perlulah sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak. Doa ibu bapa adalah doa yang sangat mudah dimakmulkan. Dengan berbekalkan doa ibu bapa, anak-anak akan lebih kuat menghadapi cabaran hidup. Doakanlah anak-anak anda demi kejayaan mereka pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ibu bapa yang berkemampuan boleh menghantar anak-anak ke kelas, tuition atau kelas tambahan di sekolah. Ia adalah peranan ibu bapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak yang harus anda laksanakan. Disiplin diri anak-anak untuk berjaya dalam hidup. Ibu bapa harus mengajar anak-anak untuk mendisiplinkan diri. Tips ke ibu bapa dan peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Luangkan masa untuk anak-anak anda ataupun tunjukkan betapa dalam membantu kecemerlangan anak-anak dengan menerapkan disiplin dalam diri setiap anak. Sebagai keseluruhannya, keberbadian ibu bapa yang baik adalah aset dan sumber yang membawa pengaruh besar kepada anak-anak. Sekian, terima kasih. tips ke ibu bapa dan peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Luangkan masa untuk anak-anak anda ataupun tunjukkan betapa anda menyayangi mereka. Selain itu, jadilah teladangan yang baik. Yang terakhir, menghargai kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak anda.